الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid Kota Damansara, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat dipertemukan semula sekali lagi pada malam ini di dalam masjid ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan terima kasih juga pada semua sahabat yang menonton secara live pada malam ini, dan mohon jasa baik untuk pakat-pakat share, pakat-pakat sebarkan live kita pada malam ini. Mudah-mudahan lebih ramai lagi sahabat kita yang lain dapat bersama dengan kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, kita masih lagi dalam membahaskan kitab 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat, yang sebenarnya kita dah baca pada setiap bulan secara online juga. Dan malam ini kita sambung pada muka surat 64, golongan yang ke-10 yang bakal menyesal pada hari kiamat seandainya mereka tidak bertaubat kepada Allah, iaitu mengurangkan timbangan. Mengurangkan timbangan. Saya dah bacakan pada perenggan yang di atas itu pada bulan yang lepas secara online. Dan insya-Allah kita sambung muka surat 64 pada perenggan yang di bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika pernah lalu berhampiran tumpukan makanan
Kemudian baginda memasukkan tangannya ke dalamnya dan baginda mendapati jari tangannya basah. Maka spontan baginda bersabda, "Apakah ini wahai pemilik makanan?" Lalu orang itu menjawab, "Ia basah kerana terkena air hujan, wahai Rasulullah." Lalu baginda bersabda, "Kenapa kamu tidak meletakkannya di bahagian paling atas dari makanan tersebut agar orang melihatnya?" Maka siapa yang menipu, kata Nabi, bukanlah termasuk dalam golongan kami. Wala'ayazubillah. Baik, muslimin dan muslimat, kita masih membahas tentang satu watak dalam kehidupan kita, iaitu orang yang suka mengurangkan timbangan atau secara umumnya menipu dalam perniagaan. Menipu dalam perniagaan. Walaupun kita tahu seperti mana hadis yang pernah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 9/10 hasil kekayaan manusia datang dari perniagaan. Dan dalam kisah yang saya baca tadi, ada sahabat tu dia berniaga lah makanan. Nabi sampai di kedai dia, Nabi seluk tangan, bahagian bawah tu basah. Adalah kot basah, kot mana lembab. Nabi tanya pasal apa, dia kata kena air hujan. Lalu Nabi kata, kenapa yang basah tu tak dinaikkan ke atas? Maknanya biar orang tahu buah tu basah ke, kuih tu basah ke, apalah makanannya tu. Dan Nabi mengingatkan kepada sahabat itu, dan sekaligus mengingatkan pada kita semua, jadilah peniaga yang jujur. Walaupun situasinya macam tu, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang segelintir lah, kita tak kata ramai dah, kita ambil segelintir lah. Segelintir yang meniaga hari ni kadang-kadang tidak jujur. Apa salahnya biar kita meniaga tu berterus terang? Cakap tu biar berlapik. Meniaga ni cakap biar berlapik. Kita meniaga buah durian umpamanya tak, tapi ni musim dah tak ada dah lah. Bila orang tanya, durian ni elok ke Ji? InsyaAllah. Saya dah meniaga durian 45 tahun dah. Setakat ni insyaAllah okey lah. Kalau tak rasa tak okey, isi balik, nanti boleh pulang balik. Kan elok macam tu. Contoh gitu lah, meniaga dengan jujur. Bila jujur ni tuan-tuan, insya-Allah Allah datang customer yang baik-baik pada kita. Jangan cakap sombong. Bila orang tanya buah ni elok ke durian ni, dia kata saya bukan nak cakap besar lah. Kan. Bila saya bukan nak cakap besar, maknanya cakap besar lah tu. Walaupun ayat tu macam sopan santun je bunyinya. Saya bukan nak cakap besar, saya meniaga durian, dia rasa awak pun tak lahir lagi. Dia punya sembang kan. Jangan sembang takabur begitu. Meniaga ni biar jujur. Orang tanya ni pakaian grade apa? Ni murah sikit lah ustaz, ni grade B lah. Kalau ustaz nak mahal, kualiti, jahitan elok, belah sana ustaz, harga RM40 selai. Ni RM25 boleh dapat. Contoh gitulah dah. Jadi bila kita terus terang macam tu tuan-tuan, orang pun puas hati dah, customer pun seronok. Dan yang sekarang jadi penyakit sikit ni, yang meniaga online kan, kita beli barangan secara online, lain yang kita order, kadang-kadang lain yang sampai. Sebab aku pun pernah kena yang tu. Kan? Kita order benda lain tuan-tuan, yang sampai tak ada kena-mengena. Saya order apa ke masa tu? Macam saya order macam minyak urut, bukan minyak urut, macam gel sapuan untuk berangin kan, macam minyak urut jugalah.
Tapi bentuk gel lah. Yang sampainya ubat cukur bulu ketiak punya dia hantar je. Langsung tak ada kena. Bila kita tanya balik, haram tak menjawab tuan. Itu yang macam tu yang tak bagus tu. Kadang-kadang dalam gambar bukan main beria, sampai-sampai kecil aja. Ada juga. Order lain dapat lain kan. Kalau tak sengaja tu cerita lain tuan, tapi dah kerap sangat berlaku, maknanya menipu. Sebab zaman kita duduk ni zaman orang nak menipu. Sebab yalah mungkin desakan hidup kan, Covid apa semua, ramai tak ada kerja, kena buang, kena berhenti, macam-macam lah. Pagi tadi pun saya dapat satu WhatsApp, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar, macam tu lah ayat dia. Saya pun tengok nombor, gambar, kenal, nama appear dekat gambar tu, kita kenal, anak murid lah. Waalaikumsalam, saya kata Alhamdulillah sihat. Lepas tu dia hantar pula, Ustaz minta tolong sikit boleh? Lepas tu sebab saya kenal anak murid tu orang Minang tu, orang dia cakap Minang lah, lebih kurang saya kan. Lepas tu saya tulis itu nak tolong apa benda, saya kata kan, Ustaz boleh tak transfer 1,000 Ustaz sekarang, urgent. Besok pukul 8 saya transfer kat Ustaz balik. Jadi saya kata ini siapa pula ni? Betul kan anak murid kita berani-berani terus order RM1,000 ni? Lepas tu saya ada simpan nombor dia, saya WhatsApp terus. Saya kata, Haji, Assalamualaikum Haji, apa khabar, sihat? Terus dia reply, Waalaikumsalam, Ustaz dia dapat WhatsApp daripada saya ke? Katanya. Saya kata ada lah Ustaz, itu scammer Ustaz. Saya pun baru je buat report polis, ramai dah. Entah dia sedut mana nombor telefon Pak Haji kita ni. Lepas tu dia hantar semua nombor kawan-kawan. So kalau kita tak hati-hati memang terbang kan, RM1,000 tu. Alhamdulillah Allah selamatkan saya pagi tadi tak. Kalau tidak RM1,000 kita pula jenis tak boleh tengok orang susah kan. Jadi itulah ceritanya. Akhir zaman ni ramai sangat orang nak menipu. Sedangkan Nabi kata man ghashna falaisa minna. Ujung hadis cerita tadi tu Nabi kata siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Jadi khususnya dalam berniaga, kualiti makanan, kualiti barangan, timbangan, yang Allah cela ni lebihnya pada timbangan lah. Menipu dalam timbangan. Banyak tuan tengoklah dalam YouTube kan. Cubalah type menipu dalam berniaga kan, cuba tengok macam-macam jenis orang menipu kan. Dia timbang buah yang elok grade A, tapi dia dah standby grade B kat bawah tu. Dalam kelang-kelang kabut zap dia tukar, dia bagi yang tu. Ada tak? Macam-macam cara tu. Jadi kita ni sebagai orang Islam kalau berniaga biarlah jujur. Biarlah jujur. Saya jumpa satu anak murid baru ni Jumaat minggu lepas, solat Jumaat. Sembang-sembang, saya tahulah Pak Cik tu memang berniaga nasi lemak. Sembang tu hari Jumaat. Sembang-sembang dia kata, Ustaz hari Senin ni, esok lusa Ustaz datang kedai saya, ambil nasi lemak. Saya kata takkan ambil je. Dia kata apa Ustaz? Ambil je, ada orang bayar siap dah. Untuk hari Senin dah ada orang bayar semua. Kita pun pergi terlewat sikit tuan, sampai-sampai dah tutup payung. Tak ada rezeki. Tak. Cuma Pak Cik tu beritahu saya, Ustaz setiap hari saya berniaga 10 bungkus nasi lemak ni, dan 10 bungkus tu saya akan bagi free untuk setiap hari. Dan adalah sikit lah keuntungan nasi lemak. Dia jual RM1 je tuan. Untung berapa sangat tak? Jual RM1 je. Kan ada orang jual nasi lemak RM1 kecil-kecil kan. Tapi Ustaz, untung saya ni setiap hari berapa yang bungkus laku, saya akan asingkan sikit untuk surau Al-Hidayah kita ni. Tabung surau. Macam tu kan seronok niaga tak? Ada keberkatan. Orang kata rezeki tu kita share sama-sama. Rezeki itu kita agih-agihkan seorang sikit, sama-sama rasa, baru ada keberkatan dalam perniagaan.
Dan kita kena ingat tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tak kira lah siapa pun kita ni kalau berniaga, kita kena ingat yang menyebabkan orang datang suka dengan kita punya barang atau bisnes kita tu, sebenarnya Allah yang melembutkan hati orang tu nak datang membeli dengan kita. Rezeki tu Allah yang susun. Tuan-tuan pergi bazar Ramadan umpamanya lah, kalau cerita bazar Ramadan atau pasar malam, berapa ramai orang jual roti bom dalam bazar Ramadan. Adalah 7-8 gerai roti bom, roti john, roti bom, roti john lah, contoh. Tapi ada certain kedai tu kenapa berlonggok orang beratur punya panjang. Ada setengah kedai tu pula macam lengang aja, sunyi-sunyi aja. Sebab Allah yang gerakkan hati kita nak pergi beli di mana, warung yang mana. Walaupun faktornya ialah sedap, itu faktor lah kan, penyebab orang serbu kedai kita mungkin sedap, kedai kita bersih, kedai kita melayan tu orang kata mesra pelanggan. Jadi itu asbab orang suka, tapi realitinya Allah yang gerakkan hati customer. Jadi tuan-tuan, bila kita berniaga ikut sunnah Nabi SAW, tiru macam mana adab-adab peniaga dalam Islam, yang jujur, yang amanah, yang berterus terang, yang ada orang kata toleransi, kan? Maka insya-Allah ada barakah dalam perniagaan kita. Baik, sambung bacaan kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang curang, yakni menipu dalam menakar. Menakar ni menimbang tu lah, timbang menimbang, sukat menyukat. Yang tergolong para penipu dalam mengelabui mata manusia, iaitu seperti mana yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Wailul lil mutaffifin. Allah kata celakalah. Wailun makna celakalah. Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang atau yang menipu, iaitu orang yang apabila menerima timbangan dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka pula menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ada perangai manusia macam tu. Bila dia beli barang, dia sound dekat tokey tu, bang lebih lah sikit bang, apa kedekut sangat, contoh gitulah. Bila dia pula berniaga, dia timbang untuk orang, haram tak pernah cukup pun, asyik kurang aja. Style, kalau dulu style 2 tile macam tu kan, 1 gram 2 gram kurang. Allah menempelak kumpulan ini, yang bila dia nak timbang, dia nak lebih, bila dia menimbang untuk orang, memanjang, tak pernah cukup dia punya sukatan. Tidakkah orang-orang itu yakin bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, iaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan sekalian alam. Allahu Akbar. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam Quran yang kita baca tiap hari itu ada 114 surah. Kan? Ada 114 surah, 30 juz, 6,000 ayat lebih. Daripada 114 surah itu tuan-tuan, ada 2 saja surah dalam Quran yang Allah Ta'ala memulai pada ayat pertama dengan perkataan celaka atau celakalah. Maknanya first ayat wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang
mengurangkan timbangannya. Surah Al-Mutaffifin. Dan satu lagi namanya surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan suka mencela. Ulama tafsir dia mengkaji ayat itu. Maknanya tuan-tuan, dua perbuatan itu, iaitu mengurangkan timbangan atau menipu dalam sukatan, dan yang kedua mengumpat dan mencela. Ini dua perbuatan yang sangat-sangat Allah tidak suka. Sehingga di awal ayat Allah terus menempelak dengan perkataan wailun, celakalah. Seolah-olah, saya pinjam perkataan seolah-olah, Allah tak sabar nak maki hamun geng-geng ni di ayat yang keempat kelima. Dah Allah tembak ayat first terus balun puak-puak. Allah tak letak wailun tu di tengah ayat ke ayat 5, ayat 3, tak ada. Ayat 1 bagi selalu. Maknanya apa tuan-tuan? Perbuatan ini Allah sangat tidak suka. Kan, mengumpat, mencela, menghina orang, ini semua jangan buat tuan-tuan. Sebab kita ni ada kelemahan diri kita. Kita ni ada aib kita masing-masing. Jangan, sebab itu Islam ajar jangan buka aib orang. Tuan-tuan boleh imagine tak, dalam Islam diajar kita, kalau kita pergi ziarah orang yang sudah mati, orang yang dah meninggal lah, kita kata tak ada kematian, kita pergi ziarah. Tiba-tiba kita nampak pada si mayat itu atau si mati itu ada aib, maka ulama ajar kita hukumnya wajib kita menutup aib si mati itu. Kita dah habis ziarah, kita turun tangga rumah kawan tu, naik pula satu grup lain nak masuk ziarah. Geng ni tanya, macam mana ustaz ziarah arwah, okey tak? Walaupun tadi kita nampak ada aib lah, contoh kita nampak ada ulat ke apa benda, contoh lah tak? So kita jawab, alhamdulillah, mudah-mudahan arwah Allah ampunkan dosa. Jawab gitu sudah. Haram kita buka aib si mati. Kalau kita turun tangga, orang tanya macam mana ji tengok mayat tadi, hush, dia kata rasa-rasa memang neraka jahanam. Allahu Akbar tuan-tuan. Bayangkan, buka aib si mati pun tak boleh, tambah buka aib yang hidup ni. Tak, buka aib si mati pun Islam tak bagi tuan. Kita buka aib orang yang masih hidup, lagilah tak boleh sebenarnya. Jadi sebab itulah kita ni kena mengaji, kena kuliah, kena cari ilmu, tadah kitab, tadah telinga. Sebab ialah kita nak baiki diri. Saya tak kata kita yang hadir ni yang terbaik, saya pun bukan yang terbaik, kita pun ada dosa tuan. Tapi kita nak baiki tuan. Hidup ni dia ada penambahbaikan, dia mesti ada improvement, penambahbaikan. Cuba tuan-tuan ingat 5 ataupun 10, 20 tahun dulu, saya yakin solat yang kita buat 10, 20 tahun dulu dengan sekarang saya rasa ada beza kot. Kalau dulu-dulu mungkin semayang kita kelang kabut, semayang kadang ujung waktu, kadang terlepas waktu. Tapi dah musim-musim macam ni, kita pun dah pencen apa semua, dah bertenang sikit dah, mungkin solat kita tu lebih baik lagi. Kita pula dah belajar hari-hari kuliah di Masjid Kuning. Itu sebenarnya tuan-tuan, hidup kita ni nak hala ke mana? Macam saya sebut selalu, kita ni alhamdulillah, syukur, bernasib baik tuan-tuan. Allah izin kita masih hidup tau. Di saat beribu orang mati, berjuta mati sebab Covid, kita hidup, alhamdulillah. Belum mati lagi tuan-tuan.
Dan tolonglah guna nikmat kehidupan ini untuk mendekatkan diri pada Allah. Jangan buat kerja-kerja yang bukan-bukan. Tak. Janganlah tuan-tuan, benda yang agama tak bagi ni tak usah buat. Islam ni dia agama yang dia panggil syumul. Agama yang sempurna, agama yang cantik, agama yang elok, agama yang dah memang komplit, memang sempurna. Kita hanya step in, masuk dalam Islam ni elok-elok. Dan bila saya dah Islam Ustaz, alhamdulillah, buka aja kitab yang ada dalam Islam ni, Quran, kitab fiqh, kitab tauhid, hadis, tafsir, just follow saja. Bukan suruh mereka pula benda-benda baru yang sesat lagi menyesatkan. Jangan tuan-tuan. Kita banyak kerja tuan. Bukan ada masa nak pergi mengkaji-kaji lepas tu memesongkan. Itu bukan kerja kita. Allah dah bagi mudah. Kau duduk dalam Islam, ni semayang 5 waktu je. Jangan cakap banyak, 5 je. Pahala Allah bagi macam semayang 50 waktu. Kan baik Allah, kita semayang 5 waktu, tapi pahala macam 50 waktu yang asal pada malam Isra'. Baiknya Allah tuan, disuruh kita puasa Ramadan, dia nak bagi kita syurga. Puasa Ramadan pula sebulan saja daripada 12 bulan. Bukan 6 bulan puasa, 6 bulan tak puasa, tak. Sebulan saja Allah nak kita rehatkan perut kita siang hari. Bulan Ramadan, puasa sebulan, 11 bulan tuan-tuan merdeka, mentega darah. Tak puasa pun. Tak. Jadi ambil peluang. Follow saja. Tak usah reka benda yang pelik-pelik kan. Mimpi. Ada pula pengikut kan. Mimpi je kot. 1000 pengikut online. Mimpi yang tidak-tidak pula tu. Jadi tuan-tuan, orang kita ni dia senang ikut benda-benda yang shortcut. Dia suka ikut benda yang pelik-pelik tuan. Betul saya cakap. Benda yang lurus kan, benda yang betul-betul agama izin ni, tak ramai orang suka ikut. Ataupun suka tengok lah, kita kata tak. Saya ambil contoh lah, Facebook ke TikTok ke Instagram ke apa kan. Bila kami ustaz buat live tuan, tak berapa kerat yang tengok. Malam ni Facebook saya 15 orang, TikTok saya 112 orang. Yang masjidnya saya tak pasti berapa, tak nampak. Jadi tuan-tuan, itu kuliah. Malam sat lagi orang buat live yang pelik-pelik tuan-tuan. Dia punya view mencanak gila. Dia pukul 12 malam ni dia buat live tidur celah pokok pisang. Mangkuk ayun pokok ni. Dia pacak kamera, dia boh lampu sikit, dia ambil selimut bentang tikar. Ni bukan kat Malaysia lah, ni kat seberang, jiran-jiran. Kan? Lepas tu dia buat live tuan. Saya pernah lalu scroll kan, ternampak tuan, 15,000 tengok. Padahal kawan tu tak bergerak pun, tidur je gitu. Yang komen bukan main laju je, 15,000 yang tengok. Lepas tu tengah-tengah malam kan, mencari hantu, tak ada kerja tuan. Buat live cari hantu, pergi masuklah rumah kosong mana dalam hutan, 30,000 yang tengok. Yang kuliah 100 orang. Kan? Tu saya kata orang kita suka benda pelik-pelik kan. Kalau benda pelik itu ada manfaat ke, boleh tahan jugalah tak. Kan, tapi ni kadang-kadang merapu macam tu je kan. Itu yang rugi tu lah. Jadi sebab itu Allah cerita dalam ayat tadi, dia sangat tidak suka orang-orang yang mengurangkan timbangan, yang menipu dalam perniagaan dan sebagainya. Baik, saya sambung lagi bacaan. Dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para pedagang dan memperingatkan kepada orang yang suka menipu di kalangan mereka dengan sabdanya. Wahai sekalian pedagang sekalian,
dengarlah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi kumpulkan peniaga, Nabi bagi hadis, Nabi bercakap di hadapan mereka. Kemudian mereka mengangkat tengkuknya dan membuka mata mereka kepada baginda, lalu baginda bersabda, sesungguhnya para pedagang itu nanti pada hari kiamat akan menjual dosa, kecuali orang yang bertakwa, yang berbuat baik dan jujur di antara mereka itu. Allahu Akbar. Itulah saya katakan tadi, berdasarkan ayat Quran dan hadis yang kita jumpa malam ni, Nabi mengingatkan kita, silap sikit saja tuan-tuan, percaturan ahli perniagaan, ceritanya api neraka tuan-tuan. Ceritanya mereka akan memikul dosa yang menimbun lantaran apa yang mereka buat di dunia ini. Dan Nabi kata yang akan selamat ialah peniaga yang bertakwa. Dia meniaga, tak kira lah meniaga ke bisnes apa benda pun tak kisah lah tuan, online ke offline ke apa pun, orang kata asal barang jadi duit lah, meniaga lah, asal halal. Dia jaga waktu solat kan, bila dia meniaga buka kedai ke ada staf gilir semayang, itu baru peniaga yang bertakwa. Dia jaga auratnya, dia jaga muamalatnya dengan baik. Nabi kata yang akan selamat adalah peniaga yang bertakwa, yang beriman, yang baik. Dan yang kedua Nabi sebut, dia tak ada nombor tuan, saya sebut je nombornya, iaitu yang suka berbuat baik. Dia meniaga maknanya orang kata tak berkira lah, tak berkira tuan. Kita minta tepung gandum sekilo, dulu-dululah, sekarang ni kan semua dah packaging kan, semua dah pack-pack siap-siap. Kalau meniaga, kalau kita beli di pasar raya, mall-mall ni dia dah packing siap-siap kan. Tapi kalau dulu zaman kita dulu, kedai-kedai runcit, kedai-kedai kampung, dia timbang sekilo tu, kadang-kadang dia lebihkan sikit. Itu peniaga yang baik, berbuat baik pada customer. Kadang-kadang dia ekstrakan, kadang-kadang dikira tu RM25, 90 sen dia tak ambil. Contoh gitu. Dia berbuat baik pada pelanggan. Ini Nabi suka, Allah suka. Dia jangan berkira sangat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sedar atau tidak, Allah Ta'ala tidak pernah berkira dengan kita. Tuan-tuan, kalau Allah berkira dengan kita, mati kita tuan-tuan. Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Allah suruh kita sembah dia, itu saja. Allah tak kira tuan. Kalau Allah kira, kamu aku bagi hidup kat dunia ni, sekali kamu sedut nafas kena bayar 1 sen. Hembus, buang karbon dioksida 1 sen, tarik 1 sen, hembus 1 sen. Mampu kita nak bayar tuan? Tak terbayar kita. Tuan-tuan dah hidup 60 tahun dah. Berapa nak bayar tuan? Tak terbayar. Tapi Allah tak nak kita bayar pakai duit ke apa, tak payah. Allah suruh kita semayang, puasa, yang wajib-wajib tu Allah suruh buat. Itu saja. Allah tak berkira tuan. Jadi kita ni kadang-kadang dengan manusia jangan berkira sangat. Terutama para peniaga kan. Jangan berkira tuan. Lebih-lebih sikit dengan niat sedekah, Allah akan ganti. Sekarang ni saya tengok ramai orang baik. Bukanlah dulu tak ramai, dulu pun ramai juga kan. Tapi banyak sekarang sebab kita kenal ni, sebab ada media-media masa Facebook, TikTok apa semua, jadi dorang upload masuk dalam video-video mereka, jadi kita nampak kebaikan tu. Ada orang nampak orang berniaga tepi jalan, dia borongnya semua dia bayar, lepas tu dia extrakan lagi.
Siapa datang bagi je lah. Ada ramai orang buat macam tu. Sedekah musim-musim Covid. Sebab dia tahu sedekah tu kelebihan dia sangat besar. Jadi ini tugas yang kita kena buat. Dan nombor 2 tadi, Nabi kata hendaklah berbuat baik. Kita buat baik dengan customer, dengan pelanggan, lebih kurang tak? Jangan berkira sangat. Dan yang ketiga, Nabi kata jujur di antara mereka. Kena jujur, jangan tipu. Apa pun dalam hidup kena jujur, kena berlaku baik, kena berterus terang. Jangan ada sembunyikan sesuatu. Kalau berniaga, berniagalah secara jujur. Kalau benda tu memang original, beritahu original. Kalau benda tu ini second hand punya ni ustaz, beritahu second hand. Macam tu. Kadang orang meniaga handphone pun kadang ada juga yang menipu tuan. Kan, spare part, barang-barang apa, aksesoris kan. Jadi biar kita jujur tuan-tuan. Tak puas hati, kita seronok, customer pun seronok, kita pun dapat rezeki pun rasa barakah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita ada 2 minit lagi, 3 minit lagi tuan, dah masuk isyak. Dan saya akan habiskan dalam 2-3 minit ini tuan-tuan. Saya nak sebut macam ni. Yang pertama sekali, muslimin muslimat, kita kena pastikan apa juga perjalanan hidup kita hari ini, kita ikut rules ataupun aturan yang Allah dah susun untuk kita. Baiknya Allah ni dia atur jalan. Ini jalan pergi syurga, ini jalan ke neraka. Allah bagi tahu siap-siap. Tugas kita ni terpaksa kena pilih tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan memilih nak semayang di masjid ke nak semayang kat rumah. Kita kena pilih. Malam ni kita kena pilih, habis isyak kan aku nak makan nasi lemak ke, nak makan nasi goreng ke, nak makan kuih ke, bihun je. Kita ni kena memilih tuan. Hidup ni ialah pilihan. Jadi bila 2 saja jalan, bukan banyak tuan-tuan, 1 syurga, 1 neraka, itu saja. Ambil yang syurga. Walaupun ialah jalannya berliku kan, tapi tak apa, insya-Allah Allah akan tolong kita. Yang kedua tuan-tuan, sebagai kesimpulan kita untuk malam ini, dia sebab musim-musim Covid ni tuan-tuan, SOP kuliah pun dia macam ketat sikit tuan. Jadi kita kena akur lah. Baik, yang kedua tuan-tuan, kalau kita berniaga, jadilah peniaga yang baik, peniaga yang jujur, peniaga yang amanah, peniaga yang bertimbang rasa, peniaga yang berlebih kurang dengan pelanggan-pelanggan. Banyakkan sedekah, insya-Allah Allah akan beri kebaikan kepada kita semua. Dan yang ketiga tuan-tuan, apa pun yang kita buat, pastikan niat kita adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana yang lain. Insya-Allah Allah akan beri kebaikan, Allah akan beri manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, itu yang saya nak share sedikit pada malam ni. Mudah-mudahan ada kebaikan, rahmat dan keampunan daripada Allah. Kita akan sambung perenggan yang berikutnya itu pada bulan hadapan, insya-Allah, dengan izin Allah. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.